Pada video kali ini aku akan try untuk kongsikan dengan korang mengenai sebuah isu yang melanda negara kita lah setelah tsunami pergelutan politik berlaku dalam agenda politik Malaysia. Ada beberapa isu yang aku rasa kita sebagai mahasiswa perlu untuk tahu benda ni. Antaranya ialah mengenai isu pengisytiharan darurat. Kita dilanda wabak pandemik COVID. Wabak ni memang akan sentiasa berterusan kalau tak ada sikap saling membantu antara satu sama lain untuk kita jaga kesihatan Malaysia. So aku rasa macam tak ada guna lah. Apa maksud darurat? Darurat ni adalah sebuah keadaan di mana keadaan ni dia bermasalah dan masalah ni dia melibatkan beberapa aspek. Contohnya seperti ketenteraman awam, kehidupan ekonomi dan juga keselamatan negara Malaysia. Kalaulah ketiga-tiga perkara ni bermasalah sampai tak boleh untuk dikawal melalui pentadbiran biasa, maksudnya kita perlu untuk diisytiharkan darurat. Pengisytiharaan darurat ni pula perlulah untuk dinilai melalui Perlembagaan Malaysia, dimasyhurkan oleh YDPA. Pemasyhuran darurat oleh YDPA ni adalah sebenarnya melalui sebuah pewartaan, yang mana pewartaan tersebut perlulah dinilai terhadap masalah-masalah yang telah berlaku, yang kita katakan sebagai darurat bencana. Darurat bencana ni perlu dekat dengan kita. Jadi sekarang ni kalau kita tengok darurat bencana yang berlaku dalam negara Malaysia apa? Wabak pandemik COVID. Pada masa yang sama, kita dilanda tsunami pergelutan politik antara ahli-ahli parlimen yang aku rasa kena berhentikanlah benda-benda ni semua sebab kita kena fokus kat wabak pandemik COVID kan. So macam bagi aku ada baiknya lah pengisytiharaan darurat ni. Jadi sebenarnya kalau kita lihat daripada sudut pembangunan ekonomi, yes, memang tak dinafikan lah ada masalah-masalah yang berlaku sekiranya negara kita mengisytiharkan darurat. Contohnya seperti perubahan mata wang, pengangguran, pembangunan ataupun pemulihan syarikat-syarikat swasta. Majoriti rakyat negara Malaysia sekarang sedang menghadapi sebuah isu pandemik COVID yang aku rasa memang tak ada kesudahan. Last resort adalah darurat. Itu adalah kesampingan lah bila kita tengok dari sudut ekonomi. Tapi kita kena tengok dari sudut bagaimana pentadbiran kuasa-kuasa selain daripada kerajaan yang boleh untuk mentadbir negara kita. Bila pengisytiharaan darurat ni dilakukan, perlembagaan akan digantung. Bila perlembagaan tergantung, siapa yang akan mengambil alih arahan ataupun kuasa dalam mengawal pentadbiran negara Malaysia? Kuasa eksekutif. Tentera pun boleh untuk mengambil alih kerja-kerja ataupun sistem kawalan untuk mengawal masalah dalam negara Malaysia. Kalau korang bacalah ada satu poster, ada Tan Sri Muhyiddin Yassin and ada ordinan-ordinan yang bercerita mengenai pengisytiharaan darurat. Apa Tan Sri Muhyiddin cakap? Tan Sri Muhyiddin kata pihak berkuasa boleh untuk membuat sebarang tindakan kalau terdapat beberapa pihak ataupun agensi yang tidak bertanggungjawab yang cuba untuk menghalang urusan kerajaan ataupun urusan mereka yang berkepentingan untuk menangani wabak COVID-19. Bila proklamasi darurat ini diisytiharkan, parlimen tak tergantung. Sebab aku macam pelik, asal ramai orang kata parlimen tergantung. Selagi mana parlimen ni tak dibubarkan, so parlimen tak akan terbubar. Bila berlakunya proklamasi darurat, it doesn't mean kalau darurat, so parlimen akan tergantung. Tidak. Adakah darurat ni dia benarkan melalui Perlembagaan Persekutuan, dan penilaian mengenai kuasa-kuasa subversif dalam Perlembagaan Persekutuan ni memang membenarkan untuk negara membuat pengisytiharaan darurat. Apa yang aku baca, yes, Perlembagaan Persekutuan membenarkan. Sebab di bawah perkara 150, Perlembagaan Persekutuan ada menyatakan kalaulah sesebuah tindakan yang boleh untuk memberi ancaman kepada keselamatan negara, so memang boleh untuk YDP mengisytiharkan darurat untuk menangani ataupun cuba mengawal masalah-masalah yang berlaku. Bila darurat ini diisytiharkan, so akan ada kuasa ketiga, iaitu kuasa eksekutif yang akan cuba untuk mengawal sistem arahan ataupun pentadbiran kerajaan Malaysia. Mereka akan berteraskan kepada sistem perundangan, yang mana aku rasa sistem perundangan negara kita memang cukup baik. So dalam video kali ini itu je lah yang aku boleh cuba untuk kongsikan. Sebab bila kita berbincang mengenai pengisytiharaan darurat, sudah semestinya lah memang ada kaitan ataupun masalah-masalah yang boleh timbul dalam kita punya pembangunan ekonomi. Tapi kita kena tengok juga apa kesan baik darurat kepada negara Malaysia bila negara Malaysia sekarang tengah dilanda wabak pandemik COVID-19. Jadi aku harap kita sebagai rakyat Malaysia, kita cuba untuk tolong antara satu sama lain supaya negara kita kembali normal.